Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Zulkhairi Abdul Hamid. Hari ini saya akan berkongsikan serba sedikit mengenai peristiwa darurat yang telah berlaku di Malaysia pada satu masa dahulu. Sebut saja perkataan darurat, pasti semua negara tidak mahu perkara ini berlaku. Kesannya sangatlah dahsyat dan meninggalkan kesan terhadap pelbagai perkara yang tempoh masa yang lama. Malaysia atau dikenali sebagai Tanah Melayu pada masa dahulu pernah mengisytiharkan darurat pada 19 Jun 1948. Darurat ini hampir merenggut peluang Malaysia untuk mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1948, Sir Edward Jenner telah mengisytiharkan darurat dan ia berterusan sehingga berakhirnya pada tahun 1960. Selama 12 tahun pemberontakan bersenjata telah berlaku, mengakibatkan keadaan huru-hara yang terjadi sangat teruk di Malaysia. Jadi video kali ini saya akan melihatkan bagaimana tercetusnya darurat di Tanah Melayu. PKM ataupun Parti Komunis Malaya mengubah dasar dan tidak lagi bersikap anti-British secara melampau. Pada bulan September 1945, mereka menghantar 8 cadangan dan 6 usul berkaitan pelbagai masalah politik tanah air kepada British dan British menolaknya. Mereka juga menyusup masuk ke dalam Persatuan Sekerja dan parti politik mula menghasut pekerja secara lancar agar menunjuk perasaan dan menunjukkan mogok pada anti kerajaan secara terbuka. Pada tahun 1945 sehingga 1947, sebanyak 191 kes culik dan bunuh dilaporkan. Sebahagian besar keganasan tersebut berlaku di Perak, Johor, Selangor dan Pahang. Pada bulan Jun 1948, gerakan gerila komunis berjaya membunuh 3 peladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Desakan Sir Edward Jenner mengisytiharkan darurat pada 16 Jun 1948 di Tanah Melayu. Dan gerakan tersebut telah mengisytiharkan pada bulan Julai di Singapura. 23 Julai 1948, British mengharamkan PKM iaitu Parti Komunis Malaya. Mereka juga melaksanakan undang-undang darurat iaitu ISA, menahan orang yang disyaki terlibat dengan komunis tanpa bicara. Sebab-sebab berlakunya darurat terbahagi kepada 2 faktor, iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Kita akan dapat lihat dalam faktor luaran, iaitu keputusan Persidangan Pemuda Asia di Kalkutta mengarahkan PKM memulakan pemberontakan bersenjata. Kemenangan Tentera Merah China 1949 memberi kesan psikologi kepada pihak komunis. Kemenangan tentera Vietnam mengalahkan tentera British dan juga kejatuhan Korea Utara ke tangan komunis menguatkan lagi empayar komunis. Faktor-faktor dalaman pula, penolakan cadangan ataupun usul perlembagaan yang dilakukan oleh British melalui parti sayap kiri AMCJA iaitu Putera telah ditolak oleh British. Fahaman komunis yang merebak dengan meluas di kalangan orang Cina melalui Kesatuan Sekerja pertubuhan beliau, dasar diskriminasi kaum Jepun menambah sokongan orang Cina kepada komunis. Ia secara tidak langsung meluaskan lagi askar-askar komunis. Peristiwa darurat yang berlaku daripada 1948 sehingga 1960, kita akan dapat lihat sasaran komunis iaitu memaksa penduduk tempatan dan mengugut untuk menyokong komunis. Mereka juga mengancam pelombong Eropah dan peladang supaya ekonomi mereka terbantut. Mereka juga menyerang bertubi-tubi pasukan tentera British dan peronda di balai polis dan tentera. Keganasan komunis telah mengorbankan sebanyak 1,005 orang awam pada 1950. PKM dimusuhi dan dibenci oleh orang ramai. Pada 1948 sehingga 1960, sebanyak 4,425 orang pasukan keselamatan terkorban. Turut terbunuh juga pesenjata tinggi British iaitu Sir Henry Kenny. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.